try hari ini kasut Jordan Runner Advance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang telah sama-sama sudi untuk menjadi penonton setia The Rush. So pada hari ini edisi review kasut lagi. Aku nak share sikit satu kasut yang datang daripada satu brand yang korang tak sangka. So hari ni aku nak perkenalkan kasut kucing hitam. Kasut kucing hitam ni atau nama dia ialah Nike Zoom Runner Advance. Runner ni adalah datang daripada perkataan training dan runner. So apabila Jordan brand dia start buat kasut-kasut yang memberi penekanan kepada running dan juga training. So inilah kasut kacuk. Kucing hitam ni merupakan kasut kacukan antara training dengan running. Khusus kepada budak-budak basketball kat luar sana. Siapa bola angkat tangan. So Jordan brand bukanlah satu brand ataupun bukanlah benda yang baru untuk dia mengeluarkan satu kasut running, sebab Jordan Runner telah pun lebih kurang 5 tahun kebelakangan ni ataupun 6 tahun sebelum ni telah pun keluar dengan Jordan Runner. Okey, untuk version Jordan Runner ni dia ada dua, satu advance dan satu lagi ultimate lah. Yang advance ni adik dia, abang dia adalah ultimate. So terpulang kepada korang nak beli yang mana satu. Kalau korang nak beli yang ni, harga dia adalah RM455 dekat Nike.com yang masih lagi korang boleh dapat. Sebab kasut ni hype dia tak berapa lah, sebab orang bila sebut pasal Jordan, orang tak suka, orang tak collect dia punya kasut running lah, tetapi orang look forward into dia punya kasut-kasut retro, basketball shoe. Tetapi jangan terperanjat sebab Jordan brand dia dah mula explore ke banyak areas lah, seperti kasut bola, kasut tenis. Jadi Jordan brand bukan saja stick tu basketball punya niche, tapi dia dah mula masuk ke macam-macam jenis sukan lain lah. Jadi sekali pintas kalau korang tengok kasut ni kan, okay, ni dia punya sisi. Nampak tak? Ada bentuk yang sangat unik pada aku sebab dia ada cage ni. Cage ni yang betul-betul orang kata apa, menarik perhatian aku lah. Okay, ni bahagian depan, dia mesh biasa je. Okay, ni bahagian belah dalam sisi. Ini yang mahal ni, bontot dia ada Jumpman dan juga tapak dia. Alright. So apa yang best pasal kasut ni ialah kalau korang pernah lari dengan Pegasus 37 ataupun Pegasus Family, yang ini boleh kata dia menggunakan teknologi seperti yang ada dalam Pegasus, iaitu encapsulated zoom air. Artinya zoom air yang diletakkan dalam kapsul 4 segi ataupun rectangle dan berada di bawah tapak ni. Kalau korang tengok bawah ni ada perkataan zoom. Nampak tak? Okay guys, jom kita tengok dengan lebih dekat untuk kasut Jordan Runner Advance. Untuk bahagian upper dia, diperbuat daripada mesh upper seperti biasalah. Pada aku nothing new for this mesh upper untuk kasut Jordan Runner Advance, dan semua diwarnakan dengan warna hitam, sebab tu diberi nama gelaran Black Cat lah. So untuk Black Cat ni, pada aku something yang unik ialah dia punya tang dia. Ada label-label ni, aku pun tak tahu apa maksud dia. So ada pull tab yang memudahkan korang untuk masukkan kaki dalam kasut. Okay, kadang-kadang aku rasa pull tab ni agak tak perlu, tapi depends on orang lah. Ada orang yang suka pull tab untuk senang masukkan kaki. Okay, so lacing system dia aku rasa mengingatkan aku kepada Pegasus 37. Okay, dia mempunyai band-band yang diletakkan lace di dalam band-band yang pada sisi-sisi ni lah. So ada logo Jumpman dekat sini satu, ada logo Jumpman dekat belakang, dan juga kalau korang tengok dia punya lacing system dia ada satu lubang untuk runner's knot macam biasalah.
okey. Dan juga pada aku dia punya breathability okey, sebab mesh dia tidak terlalu tebal, dan juga untuk protection, kalau korang tengok kat depan ni dia letakkan extra padding dia. Kalau korang tengok belakang ni keras keras belakang ni, dan structure ini yang heel counter dia pada aku okey, dan dia merupakan seperti kasut-kasut tradisional training running shoe yang lain lah. Okey, untuk midsole kasut Jordan Trunner Advance ni, aku nampak dia ada satu bentuk waffle kat tepi ni. Dia panggil diamond like structure, okey, yang akan memberikan korang punya lateral stability. Okey, biasanya running kita tak pentingkan tentang lateral stability dia sebab kita lari ke hadapan kan, kita lari ke depan. Tetapi untuk kasut ni, sebab dia adalah hybrid antara training dan juga running, khusus untuk budak-budak basketball yang banyak buat training dan juga berlari, so this is your shoe. Sebab pada aku dia menekankan lateral punya stability, jadi sebab tu dia letak cage kat tepi ni yang akan memberikan korang stability apabila berlari. So probably kasut ni adalah sesuai untuk orang yang mempunyai masalah overpronation, kerana ia dapat memberikan stability yang dapat mengelakkan korang daripada kena ankle sprain lah. Okay, so kalau korang perasan, inilah dia cage yang berada dekat belah tepi. Okay, sebab kalau korang rujuk kepada Nike punya website, dia kata linear speed, lateral stability. Itulah dia punya, orang kata apa, privilege kepada kasut ni lah. Jadi stability korang tak payah pening-pening. Kalau korang banyak berlari dekat kawasan yang ada banyak obstacle, kasut ni stable Alright. So kalau kita tengok, kita buat bend test Okey, kasut ni boleh bend, tapi dia agak keras. Boleh bend lah, dia boleh bend. Okey, kiri dan kanan satu. Okey. Okey, kat sini yang korang tahu sama ada kasut tu atau stable ataupun tidak. Kalau aku twist twist belah kiri susah, agak keras, kanan susah. So this is where yang memisahkan antara kasut stability ataupun tidak. Jadi pada aku this is a stable shoe. Kalau dari segi flexibility untuk kehadapan, dia it's a flexible shoe yang menyebabkan, yang bolehkan korang menggunakan forefoot running, sebab dia flexible di bahagian hadapan, tetapi dia agak keras di bahagian sisi kiri dan kanan. So pada aku this is considered as stability shoe lah. Okey, jom kita tengok dekat sisi belakang, sisi dalam. Okey, sisi dalam, okey, ni adalah midsole dia. Aku rasa dia menggunakan Cushlon ataupun Phylon midsole biasa lah yang pada kasut ni. Dia dilengkapi dengan zoom dalam kapsul, encapsulated zoom air yang terletak pada bahagian ni. Kalau korang tengok dekat tapak ni lah yang aku ceritakan tadi awal-awal tadi. Tapi dia belanja sikit je, banyak lah kan, sikit macam Pegasus 37. Sebab apa? Sebab bila aku berlari dengan kasut ni, aku tak terasa sangat seperti feeling yang aku dapat dalam Pegasus 37. Okay, dia punya zoom kapsul tu kecil sangat-sangat. Okay, so kalau korang biasa dengan kasut basketball, encapsulated zoom ni banyak digunakan dalam kasut-kasut, boleh kata hampir semualah kasut basketball Nike yang menggunakan encapsulated zoom. Okay, tetapi dulu pernah ada Jordan pernah keluar satu Jordan 28 kalau tak salah aku, sampai encapsulated dia terasa sangat-sangat, sehingga membolehkan aku rasa sensation melantun tu kuat, sampaikan kalau korang tengok dekat depan Jordan 28 tu, dia terkeluar dia punya encapsulated zoom. So please Jordan, kalau korang boleh implement the same encapsulated zoom yang macam tu dalam kasut ni, pada aku macam ni bro. Okay, untuk outsole, pada aku sesuatu yang biasa. Dia ada banyak lux, tapi lux dia tak agresif lah, yang membolehkan, pada aku this kind of lux membolehkan korang lari dalam keadaan yang tempat yang licin lah, yang akan memberikan fungsi seperti biasa. Okay, so kalau tengok
pada aku it's a good transition daripada heel to toe, sebab dia juga mempunyai sedikit rocker punya design. Tu dia, kasut ni seberat 301 gram. Okay, so pada aku apa-apa kasut yang lebih daripada 300 is consider berat lah. Jadi sebab tu kasut ni is your training shoe. Kalau nak pergi long distance, probably korang cari kasut yang lain lah. Yang ni probably dalam 5 km, okay. Sebab ini meant to training and running. Alright. So guys, apakah kesimpulan yang boleh dibuat untuk kasut ni? Okay, pertama pada aku dia ada feeling seperti kasut running biasa sebab dia mempunyai offset 10mm heel to toe. Kemudian dia mempunyai Zoom Air encapsulated yang diletakkan dalam kapsul bentuk 4 segi di hadapan yang akan beri feeling seperti Pegasus 37. Dan juga pada aku kelebihan dia adalah dia punya lateral stability lah. Sebab kalau korang tengok dekat cage belah tepi ni yang akan memberikan korang punya stability apabila korang berlari lah. Okay, jadi sebab tu it's a good stability shoe. Akan tetapi satu drawback dia ialah dia berat. Okay, apa-apa kasut yang pada pendapat aku lebih daripada 300 pada saiz aku US 9 is consider berat. So probably aku akan mencarikan kasut yang lain sebab dengan harga 455 definitely korang boleh cari banyak lagi kasut dekat luar sana, terutamanya yang di offer oleh Nike. So pada aku untuk budak-budak basketball yang probably nak guna kasut ni untuk training, this is the shoe sebab korang akan dapat stability untuk lateral movement dan boleh berlari dengan kasut ni dan probably boleh main basketball dengan kasut ni. Okay, ni advance untuk kalau korang punya budget agak tight. So kalau korang ada budget lebih sikit, beli yang Ultimate sebab Ultimate dia ada kelebihan zoom bertingkat yang letak 2 lapis depan ni dan juga full length Zoom Air daripada depan sampai belakang. Itu saja yang aku nak sampaikan untuk edisi kali ni. Jangan lupa korang please, kalau korang suka konten yang aku buat, jangan lupa bagi sikit like, lepas tu subscribe lah please. Dan juga jangan lupa tekan button loceng tu sekiranya akan datang aku keluarkan lagi episod baru, jadi korang akan di-notify dengan segera. So jumpa lagi guys dalam edisi yang akan datang untuk lebih review tentang peralatan sukan. So jumpa lagi, bye bye.